أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Pada pagi ini hadis yang ke-14. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Anasun kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, saya terjemah tu tidak kita baca dulu baru terjemah, kita terjemah tu. Su'ila Anasun, ditanya kepada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Biografi beliau kita dah cerita pada hadis yang lepas. Dia ada pembantu peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah doakan kepada beliau dengan ramai anak, dengan ramai harta, dengan umur panjang dengan berat amalan timbangan, dengan umurnya yang diberkati, dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Baik. Kaifa kanat, bagaimanakah keadaan bacaan Nabi SAW terhadap Al-Quran? Faqala kanat maddan, maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata maddan. Maddan ni adalah dengan cara memanjangkan sebutan huruf bacaan. Maddan, mad ni maknanya memanjangkan nafas suara. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bi bismillah, memanjangkan dengan bismillah, bismillahirrahman. Kemudian wa yamuddu birrahman, man panjang tu, ar-rahman, bismillah, la yurrahma, ma panjang kan, dua harakat lah. Mad tabi'i ataupun mad asli. Ada setengah-setengah orang, setengah pandangan dia ada pula membezakan pula di antara mad asli dengan mad tabi'i. Secara umumnya dia adalah sama lah. Kemudian wa yamuddu birrahim, dan memanjangkan pada perkataan birrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita baca cepat kalut menyebabkan hilang panjang pendek. Kan kalut
Pergi mana, kan? Jadi baca pelan-pelan. Baca bagi nampak panjang tentang mana, pendek tentang mana. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Him, paling kurang 2 harakat, ya. Kemudian riwayat Al-Bukhari 5046. Keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maknanya kalau kita baca ikut bagaimana Rasulullah baca, umpama kita baca bagaimana malaikat Jibril waktu mewahyukan membacanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca kama unzil, seperti mana yang diturunkan ketika mana diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan suaranya pada tempatnya yang perlu dibaca sedemikian. Yang ni kita kena ada ilmu lah, kena mengaji lah. Kurang-kurangnya lepas bacaan kita tu tidak menyebabkan ia menjadi kesalahan khafi ataupun jali. Lebih-lebih lagi jali lah, jali kesalahan yang besar, yang terang, yang jelas. Khafi kesalahan yang kecil, kesalahan yang tersembunyi, susah untuk kita detect ataupun kita kesat dia, kan. Melainkan orang yang agak mahir, dia tahu ni salah, ni salah. Orang biasa dengar okey. Jadi lahan ataupun kesalahan dalam baca Quran ada 2 jenis. Yang pertama nama lahnul jali, kesalahan yang besar, kesalahan yang jelas. Yang kedua lahnul khafi. Ada tak saya sebut di sini? Oh, tak ada. Tak ada. Khafi yang tersembunyi, yang tak dapat dikesan oleh orang kebanyakan, tapi orang yang ahlinya reti. Jadi apa hukumnya? Jali malam yujawwidul Quran athimun. Siapa yang dia tidak membaca Al-Quran dengan tajwidnya, jaga hukum hakamnya, athim, dia akan berdosa lah kalau dia tak belajar. Jadi untuk satu jali, kemudian khafi, dia tidaklah sampai macam jali, dan setengah-setengah ulama juga menghukumkan seperti jali ataupun khafi. Tak kira, ada 2, kita kena baca dengan baiklah, dengan tak ada kesalahan jali dan khafi. Jadi kita kalau ambil yang ringan, kesalahan khafi ni kita kata makruh. Khafi makruh, yang jali ada hal haram, boleh membawa kepada dosa. Jika kita sengaja ataupun kita memang tak mau mengaji, kita ataupun kita meringan-ringankan hukum dalam hukum tajwid. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa maksud tartil itu? Sekian dah disebut. Kita baca dulu. Ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya membaca Al-Quran dengan tartil. Menurut ulama ilmu tajwid, tartil ialah bacaan secara lambat dan tenang. Maknanya bila seorang tu baca lambat dan kita pun rasa tenang yang dengar, tartil lah tu, ya. Agar dapat melafazkan setiap, sebab kita baca satu lambat kerana untuk kita menyempurnakan setiap hak huruf yang kita baca tu. Jadi kalau baca laju, tak dan kita nak gear nak tukar, tak dan kita nak tekan minyak, tak dan kita nak tekan brake, kan, dan tak dan kita nak tengok signboard yang ada depan tu, tengok tak terlepas jalan kita nak belok, kan. Itu kalau cepat. Kalau lambat kita boleh tengok satu-satu, kita boleh amati, kita boleh teliti, dan kesalahan pun akan jadi sedikit ataupun minimum lah. Kalau ada pun baik. Tartil secara lambat, tenang, agar dapat melafazkan setiap huruf dengan tepat dan memberi hak sifat asli dan mendatang pada huruf-huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf Al-Quran yang kita baca, dia ada hak dia yang asli, sifat yang asli dia kita jaga. Kemudian hak yang mendatang,
Contohnya sifat yang tebal, yang nipis, yang datang, dia tak ada awal, tapi disebabkan keadaan ataupun tempat dia berada di situ, kita kena baca dengan tebal. Contohnya kita baca dengan dengung, contohnya. Itu sifat-sifat yang mendatang. Sifat-sifat yang mendatang asalnya dia macam tu, tapi bila ada sifat yang lain, keadaan yang tertentu, dia kena berubah sikit, maka kita kena bagi hak dia. Ini cerita dia kena mengaji lah. Dan mendatangkan pada huruf-huruf hijaiyah di samping memelihara hukum tajwid, serta merenung makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi sambil kita baca, sambil kita menghayati. Contoh macam kita baca surah Fatihah lah, kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita baca pelan-pelan, kalau kita baca dengan tenang, kalau kita ikut tajwid, bukan sekadar kita nak baca tu kita jaga hukum tajwid, tapi di dalam otak pemikiran kita, di dalam hati perasaan kita duk nampak apakah maksud bacaan yang kita baca. Sampai kita rasa di dalam ni, kalau kita baca cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa kebesaran Allah. Kalau kita baca tentang makhluk, contohnya di dalam, contohnya kita baca surah Baqarah, cerita tentang Baqarah, kita teringat, cerita Baqarah ni zaman Bani Israel macam manalah keadaan agak waktu tu, dipukulkan dari bahagian salah satu lembu, orang mati tu bangun, dia habaq cerita siapa dia yang bunuh dia, adik-beradik dia sendiri, kan? Sebab nak harta cepat, jadi dia bunuh saudara dia. Kemudian bila kawan tu bangun, habang kata si fulan ni yang bunuh, mati balik. Itu jadi waktu tu kita bayang keadaan. Itu maksudnya khusyuk. Itu maksudnya khusyuk. Jadi guru kita pernah sebut, saya ingat waktu kami mengaji kitab Hidayatus Salikin di Masjid Rafi'ah, Tuan Guru Fahmi Zamzam, Syekh Abang Fahmi Zamzam cerita dia sendiri tak silap pergi mengadu kepada tok guru dia, ataupun dia cerita tentang orang lain lah, ulama dulu cerita pasal minta tuan guru bagi tip bagaimana nak khusyuk solat. Pasal bila dia solat, dia teringat macam-macam. Lepas tu tok guru dia kata, saya apa macam tu, tak khusyuk mana tu tak khusyuk dia, maksudnya bila kita baca ayat tersebut, kita teringat tentang ayat tu. Jadi kita punya perasaan, kita punya diri kita tu, dia teringat pasal ayat tu, pasal lembu, dialah ayat cerita lembu, tentang lembu. Kita baca surah Al-Fil contohnya, tentang gajah, kita teringat pasal gajah. Tapi jangan sampai kita keluar tak tahu hala sampai lupa rakaat dan sebagainya lah. Jadi biar berpada-pada lah. Jadi tapi memerlukan pengetahuan lah. Jadi cerita Al-Fil kita tahu cerita dia tentang Abrahah, cerita dia tentang tahun gajah, Nabi tahun tu dilahirkan, kan? Bila dilemparkan dengan min sijil, batu-batu pada sijil, batu-batu neraka yang panas, dilempar kepada tu, habis semua mati. Jadi kita teringat macam tu lah, kan? Itu yang maksudnya kita panggil khusyuk. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat? Dan kita tengok dan kita baca ayat tersebut, kita perhati, tadabbur waktu kita baca itu, sehingga kita rasa masya-Allah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita jadi makhluk perosak, contohnya umpamanya, kan? Merenung makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi itu maksud tadabbur. Jadi banyak dah orang bertadabbur, buat kelas tadabbur, surah tu, surah ni, surah tu, surah ni. Ramai dah orang buat tadabbur Al-Quran. Baik, satu yang baik, satu yang bagus. Jadi boleh ikut. Ia juga merangkumi sebutan setiap hurufnya pada sudut panjang. Merangkumi yang kata tartil tadi ni, jaga sebutan hurufnya. Alif baca macam mana, ba baca macam mana, qaf baca macam mana, sad, dad. Kalau berkaitan dengan huruf, dia ada makhraj. Makhraj ni tempat keluar huruf. Tang mana tempat keluar huruf bila kita baca satu huruf tersebut. Kemudian dia ada sifat-sifat huruf pula. Setiap huruf dia lain. Ada yang makhraj sama tetapi sifat dia lain. Kan contohnya huruf zal, tha dengan dha.
satu makhraj tapi sifat dia lain. Zal, tha dengan gha. Satu makhraj dia gigi, hujung lidah dengan hujung gigi atas. Al, ath, sama makhraj tapi sifat lain. Contoh sifatnya yang lain huruf dha dia ada sifat itba'. Tapi zal dengan tha tak ada. Mahmus, hamas. Tha ada hamas. Zal, gha tak ada. Jadi benda-benda yang begitulah sebenarnya tak payah pun, kan? Cuma kadang-kadang kita blok untuk kita faham kerana otak pemikiran kita blok awal. Minda kita yang blok. Blok ni benda yang hadang untuk kita faham. Susahlah, payahlah. Jadi menyebabkan memang kita tak faham sampai bila-bila. Positifkan minda tu. Minta kepada Allah SWT agar kita diberikan kefahaman. Antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kefahaman nabi-nabi, hafazan para nabi, kan? Kemudian bagi ilham para malaikat untuk untuk kita belajar, untuk kita faham ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Baik, ia juga menghukumi setiap hurufnya pada sudut panjang, mana baca panjang, mana baca pendek, dan ketika melafazkan. Pada awal penulisan Al-Quran tak ada tanda-tanda fathah, tak ada tanda kasrah, tak ada tanda dhammah, tak ada tanda-tanda panjang, pendek, apa semua. Lah ni ada lengkap semua. Cuma kita nak belajar saja cara nak tahu cara bagaimana mana yang kita nak panjang, mana kita nak pendek, antara kaedah formula yang mudah. Contohnya kalau ada mat panjang, kan, tanda mat. Tanda mat ni secara umumnya kita baca secara 4 harakat ataupun 5 harakat. Kecuali kalau dia ada bersambung dengan syaddah. Contohnya waladhdallin, huruf panjang. Lepas tu dia ada syaddah. Waktu tu dia kena baca 6 harakat. Mudah ya. Di kita formula dia 4 dan 5, tengok panjang tu. Pendek 4 dan 5 dan panjang tu dikira macam mana? Yang kalau kita terkena dalam kalangan kita ni di Malaysia lah khususnya, ngejak cara macam mana? Dengan cara tangan, kan. Wa ma arsalna wa ma itu panjang, tapi sebenarnya dia hanyalah mai akhir-akhir inilah. Benda yang macam tu susah juga untuk kita tentukan kadar ini. Kadang-kadang kalau kita baca cepat, jadi kadar tu pun dia akan pendek sama dengan bacaan dia tu. Kalau baca panjanglah dia punya tu. Jadi perkara yang macam ni saya tak mau nak panjang-panjangkan lah, lagi cerita jadi kuliah tajwid pula. Baik, para ulama jadi jaga panjang pendeknya, okey. Belajar Resah Osmani ni dia kata, ada yang kata payah. Pasal apa payah? Kadang-kadang kita kena tahu. Contohnya huruf nun. Kalau Quran Majid dulu ni, dia kata ada nun bawah tu, sedang kita baca, kan. Kena baca nun di bawah tu, kan. Contoh pada mathalanil qaum, ada nun, senang, kan. Lah ni payah. Resah Osmani kita tak payah pun. Itulah kata-kata kadang-kadang minda kita dah blok awal, menyebabkan kita memang payah. Boleh je tengok tanda, kita dah tahu. Tengok tanda, ada kawan saya, dia buat program ke sana dan ke sini baca Al-Quran, hanya kenal melalui tanda-tanda sahaja yang ada dalam mushaf Rasam, mushaf Osmani. Jadi kalau ikut peringkat penulisan yang awal, tulis saja, baris pun tak ada, titik pun tak ada. Lepas tu mai baris, kemudian mai titik, buh titik. Orang Islam, umat Islam ketika orang peluk Islam semakin berkembang di seluruh pelosok dunia, maka mereka perlu buat cara macam mana para ulama kita susun macam mana Al-Quran ini boleh dibaca melalui tanda-tanda yang ada dalam tu. Sampailah ada tanda tempat berhenti, tanda mim, contohnya lam alif tak boleh berhenti, kan. Qaf lebih baik berhenti daripada sambung, shad lam ya dan sebagainya, kan. Main macam mana, kan. Main fathah
Fathah, fatatain. Fatatain dia ada tanda yang menyerong, ada tanda yang sama dan sebagainya. Kan semua kita boleh nampak, semua kita boleh dah tengok dah. Baik. Para ulama telah merumuskan bahawa hukum membaca Al-Quran dengan betul dan tertil adalah fardu ain. Hukum baca fardu ain. Terutama bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang terlibat di dalam bacaan di dalam kita baca waktu dalam solat. Apa dia? Surah Al-Fatihah lah. Surah Al-Fatihah wajib kita baca dengan bertajwid. Jadi fardu ain bila kita baca dia. Justru fardu ain bila setiap orang Islam tak kala dia baca Al-Quran mesti betul bacaan dia. Kena betul. Kalau tidak berdosa dia kalau dia tak belajar. Ataupun dia merendahkan ataupun meremehkan hukum tajwid. Ada pada hari ini tokoh-tokoh yang kadang-kadang kita dengar, tokoh-tokoh dalam bidang yang lain, dia komen abang dalam hukum tajwid, ala kita ni tak payah baca bertajwid, tak apa, tajwid ni ilmu mana ada zaman Rasulullah. Oi, dia kira macam tu. Lepas tu ikutlah baca, kira faham makna, yang penting kita faham isi kandungannya sudah. Oi, sampai macam tu. Yang sebut tu kadang-kadang bukan orang biasa, doktor, profesor. Jadi dia tak belajar dalam bidang tu, memandai dalam bidang tersebut, satu perkara yang sangat kita kata janggal. Justru jadi kalau hukum dia, kalau kita pergi belajar hukum tajwid, fardu ain bagi nak mengamalkan hukum tajwid, tapi untuk belajar dia fardu kifayah. Jadi tak mesti, tu yang kata tak mesti kita tahu dengan mendalam hukum-hukum tajwid. Cukup kita belajar sekadar untuk kita betul bacaan kita dalam. Kalau orang tanya, ni hukum apa? Tak tahu, tapi panjang. Dia tahu panjang. Okey, jalan. Baca, dengung. Dia reti dengung. Kan, tengok, mana tahu dengung? Ni macam ni. Kalau macam ni, dengung lah. Kan, domatain contohnya. Domatain ada domatain yang bentuk macam 69, ada bentuk-bentuk yang 99. Yang ini bentuk dia kita kena dengung. Bentuk dia macam ni, kita kena baca dengan izhar. Hukum apa? Tak tahu hukum. Tak tahu hukum dia. Baca tengok. Baca betul. Lepas. Bukan menjadi syarat untuk kita tahu satu-satu hukum tajwid itu, tapi bila kita baca betul. Orang tua dulu jadi macam tu ramai. Kan, sebab dia baca ikut tok guru. Jadi kadang dia dengar tu dia dah tahu dah. Ni salah. Ni betul. Ni dengung, ni tak dengung. Hukum apa? Tak tahu. Boleh. Itu tak ada masalah macam tu. Yang penting baca betul. Baca fardu ain. Tapi untuk kita tahu ilmu ini hukum apa, macam tu, macam ni, secara ilmiahnya, secara namanya dan sebagainya, itu hanyalah fardu kifayah. Fardu kifayah dalam kampung kita ni umpamanya mestilah ada seorang tahu ataupun reti. Itu contohlah. Justru setiap Muslim sangatlah dituntut mempelajari ilmu tajwid supaya ia dapat menjaga lidah. Jadi di antara faedah matlamatnya kita belajar ilmu tajwid ni, saunul lisan anil lahni wal khata'. Jadi faedah kita belajar tajwid untuk menjaga lidah kita daripada tersalah dan tersilap ketika membaca Al-Quran. Baik, kita pergi kepada pengajaran. Umat Islam hendaklah memberikan perhatian untuk mempelajari ilmu berkaitan Al-Quran, khususnya ilmu tajwid. Kalau kita baca hadis ini menjurus kepada kita untuk belajar ilmu tajwid. Tapi jangan kira ilmu tajwid daripada umur darjah 1 sampai 60 tahun. Tajwid situlah dia. Kan? Jadi itu langkah mula tajwid ni. Kemudian dia ada lagi, kita pergi ke faham. Okey, saya bagi 5 perkara. Saya tak nak sebut ikut di sini. 5 cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, dengan kita membaca Al-Quran. Tang baca tu lepas tu. Tajwid ni untuk kita bagi lepas yang step yang pertama baru. Step yang pertama, langkah pertama, kita bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran. Kaifa nata'amal ma'al Qur'anil azim, ialah dengan kita membaca dengan betul, dengan bertajwid. Satu, ilmu bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah berkenaan dengan penulisan Al-Quran.
Hafal ke tulis dulu? Bolehlah dua-dua, mana satu pun. Menulis Al-Quran. Tak apa. Menulis Al-Quran. Yang kedua, menulis Al-Quran. Ada orang tak tulis dah, dia hafal terus, tak apalah. Menulis Al-Quran pun ada kaedah-kaedah penulisan Al-Quran. Kalau hari ni orang yang pakar yang tulis Al-Quran ialah Dr. Toha Osman. Osman Toha ke Toha Osman? Kan, yang berada di Madinah, tak silap saya, di Arab Saudi. Hari ni beliau lah yang menulis Al-Quran yang kita balik Mushaf Madinah tu. Itulah tulisan beliau. Dia dah menulis berapa puluh, tak silap saya, Al-Quran untuk dicetak. Masya Allah, banyaknya ganjaran pahala beliau, hafizahullah ta'ala. Tua dah hari ni, lah ni ada lagi, tapi Masya Allah, tulisan dia cantik, elok, dengan belajar khat. Dan berapa banyak dah dia khatam Al-Quran dengan cara menulis Al-Quran. Saya baru tahun lepas sekali tulis Quran. Wah, tulis tulisan pun tak mana elok. Janji dalam semua hidup aku hidup ni, aku pernah menulis satu Al-Quran, sekali Quran. InsyaAllah kalau ada masa esok pencen nak tulis sekali lagi kah, InsyaAllah tulis Al-Quran, kita khatam dengan kita menulis Al-Quran. Kita pun boleh, bukan payah pun, ambil Al-Quran tu sebiji, beli Al-Quran hak kosong yang memang depa tulis, yang budak-budak ini Mahtafiz dan sebagainya, depa ada buku untuk depa tulis. Kalau tak boleh kait buku biasa boleh, tapi kita jaga elok lah, kan. Tiru saja tulisan tu, kan. Boleh pahala setiap huruf yang kita tulis tersebut. Dan tambah-tambah kita kadang-kadang boringnya, tak ada kerja. Bukan tak ada kerja, tapi kita yang tak reti nak urus masa kita dengan yang berfaedah. Baik, itu yang kedua, menulis. Yang ketiga, menghafaz Al-Quran. Yang ketiga dah ni, kan, tajwid pertama. Kemudian yang keempat, memahami Al-Quran dengan kita tengok tafsir, bincang maksudnya dan sebagainya. Yang kelima adalah kita menghayati dengan kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi, baik. Jadi, tajwid duduk yang hak pertama tadi. Ada 4 langkah lagi kalau kita tengok. Baik. Bacaan Al-Quran yang terbaik ialah bacaan yang membantu pembacanya meneliti dan menghayati segala isi kandungannya. Jadi di sini ada ulama khilaf, adakah yang afdal kita baca dengan lambat, tartil, ataupun kita baca dengan hadar. Hadar kita baca dengan cepat. Ada setengah ulama dia menyetujui cara bacaan paling afdal ialah hadar dengan bacaan cepat, sebab dia kata boleh cepat habis baca Quran, boleh cepat banyak kita baca Quran, sebab bila kita baca cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau kita baca tartil, kita boleh mungkin kita baca dalam satu muka surat tu, kita kata 1,5 minit satu muka surat. Tapi kalau kita baca hadar, mungkin 1 minit ataupun kurang pada tu. Tapi macam mana pun, hadar kah, tartil kah, tahdid, pertengahan kah, ataupun tahqiq kah, tadwir kah, apa pun bentuk bacaan lambat ke cepat, mesti dijaga hukum tajwid tersebut, ma'a mura'ati ahkami at-tajwid. Jadi ulama yang kata tartil lagi, sebab apa dia kata tartil lah yang afdal, walaupun dia mungkin lambat sikit daripada hadar, tapi di situ dia ada penghayatannya, dia ada penelitian untuk kita memahami ayat-ayat Quran. Itu yang terbaik. Maknanya bukan kita hanya sekadar nak dituntut untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, tetapi yang dituntut juga kepada kita adalah memahami isi kandungan, sampai kita merasa dalam diri kita ni kehebatan Al-Quran, kehebatan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, merasa kerendahan hati, merasa kerendahan kita sebagai makhluknya yang tak ada apa-apa, yang dhaif dan sebagainya. Itu waktu tu kita macam, maknanya kita baca bukan sekadar di mulut, di lafaz, di kata-kata, tetapi seluruh anggota badan kita memainkan peranan ketika mana kita membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Baik. Yang kedua, bacaan Al-Quran yang terbaik ialah bacaan yang membantu pembacanya meneliti dan menghayati segala isi kandungannya. Baik. Yang ketiga, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mempelajari Al-Quran. Rasulullah diajak dah. Maknanya
Rasulullah telah mengajar kepada umatnya kaedah pengajaran dan pembelajaran Al-Quran terbaik untuk Rasulullah dah cerita, dah ajak. Kalau tak cerita pun Rasulullah dah ajak dah. Menerusi dengan cara mana? Ni hadis ni salah satunya. Kan? Rasulullah baca maddan. Qira'ah tu dia sebut tadi ni kanat maddan. Jadi baca Rasulullah bukan takat habaq boleh cerita macam tu, tapi Rasulullah tunjukkan begini cara bacaan yang patut dibaca oleh orang Islam semua. Jadi kita mudah-mudahan kita belajar ilmu tajwid untuk kita membetulkan bacaan kita, untuk kita baca macam mana bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak betul lah kalau ada orang tu kata kita tak penting pun nak baca bertajwid dan sebagainya. Yang penting ialah kita hanya nak memahami isi kandungannya. Tak betul yang tu pun. Jadi wallahu a'lamu bissawab. Ada siapa-siapa ada yang tanya soalan? Tidak ada. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada yang menonton, yang berkongsi dengan kita, yang nak tanya soalan pun boleh, tapi jarang yang tanya soalan. Ada yang tanya soalan depa WhatsApp kita, ustaz boleh tak macam ni, boleh tak lagu ni, tak apalah macam tu pun. Yang penting sama-sama kita dapat berkongsi, bersama-sama kita dapat manfaatkan ilmu yang ada pada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan manfaatnya sehinggalah ke akhirat sana, insya-Allah. Al-Quran mudah-mudahan datang kepada kita dengan menjadi memberikan manfaat, memberikan syafaat kepada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insya-Allah esok jika tidak ada apa-apa, hadis yang ke-15 bacaan secara tartil. Kita akan telitikan lagi bacaan secara tartil. Yang hari ini kita dah mula dah dengan hadis yang ke-14. Esok kita sambung lagi, mungkin akan lebih mendalam, lebih mendetail lah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian.